Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Sebelum saya sambung perbincangan hadis yang ke-784, cuba ni ada pembetulan cuba tengok nota baru tu, muka surat 19 tu. Ya, saya bagi satu helai dua muka surat itu. Cuba tengok nombor 3 tu. Itu dia ada tersilap satu kalimah. Nombor 3 tu pada baris ketiga akhir tu. Manakala solat yang mana Nabi SAW menjadi makmum itu, bukan imam. Perbetulkan hadis itu. Manakala solat yang mana Nabi SAW menjadi makmum adalah solat subuh yang berlaku pada hari Isnin dan hari berkenaan adalah hari kewafatan baginda salat. Itu kesilapan, bukan imam, makmum. Okey, baik. Jadi sebagai sambungan pada malam ini kita nak bincang dan juga pedoman hadis bagi hadis yang ke-784 itu. Di bawah tajuk yang ke-7, idza taqaddama ar-rajul min ar-ra'iyah thumma ja'a al-wali hal yata'akhkhar. Apabila seseorang rakyat biasa maju ke hadapan menjadi imam, kemudian datang pemimpin. Pemimpin di sini makna pemimpin tertinggilah. Adakah beliau perlu berundur? Jadi hadis ni kita telah bincang. Kita telah baca teks Arab dan juga terjemahannya. Dan juga beberapa perkara lah yang berkaitan dengan hadis ini. Sebab nota kaki tu saya buat tu muka surat 13 dan 14. Cumanya pada malam ini saya nak sambung perbincangan dari sudut inilah, perbincangan dan pedoman hadis. Jadi sebelum saya pergi kepada perbincangan dan pedoman hadis ini, sebagai peringatan lah. Hadis 784 itu secara umum mendedahkan kepada kita tentang bagaimana sepatutnya seorang makmum itu bila dia nak memperingatkan imam daripada apa-apa perkara lah, sama ada kesalahan imam ataupun sesuatu yang dia anggap perlu. Maka daripada hadis ini kita dapati Nabi menganjurkan bahawa lelaki kena kata subhanallah. Makmum lelaki kena kata subhanallah. Adapun makmum perempuan, dia boleh tasfiq, tepuk tangan itu. Baik, itu ceritanya. Yang mana dalam kes ini saya nak bakal undur ke belakang lah bila Rasulullah tampil pada saf hadapan selepas saya nak bakal menjadi imam. Tu saya sebut secara ringkas. Baik. Cuba lihat muka surat 15 sebagai perbincangan dan pedoman hadis 784 ini. Pertama sekali, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini adalah muttafaq alaih. Mana hadis muttafaq alaih, makna hadis ini menepati syarat Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini adalah antara hadis yang tinggi dari sudut status, dari sudut kedudukannya. Yang kedua, tajuk yang dibuat oleh Imam An-Nasa'i bermaksud menyatakan hukum harus imam berundur ke belakang apabila muncul imam yang bertugas, yakni imam asal. Sebabnya kita kena ingat dalam kes ini Nabi itu kira-kira imam yang utama. Mana kalau tidak ada Nabi, barulah ada pengganti. Tu harus berundur. Maknanya kalau dia tidak berundur, tidak menjadi masalah. Tapi harus berundur. Berundur tu maknanya dia undur ke belakang, masuk dalam saf pertama lah. Biarkan imam yang asal yang bertugas itu menjadi imam. Baik. Di situ mungkin akan timbullah persoalan bagaimana kalau kita tengok dalam kes ni Nabi menjadi imam, padahalnya makmum itu telah akad takbiratul ihram sebelum Nabi akad takbir. Jadi imam tu masuk dalam salat lebih lewat daripada makmum. Itu isu juga tu.
kita akan tengoklah selepas ni. Okey. Sebab kalau kita tak tahu pandangan, tak tahu tentang hadis ni, mungkin kita kata, mana boleh sah gitu. Tiba-tiba bila Nabi jadi imam, sedangkan makmum itu telah salat. Maknanya makmum dulu masuk dalam salat berbanding dengan imam. Itu jadi isu tu. Selepas ni kita akan bincanglah. Baik. Yang ketiga, apabila imam yang bertugas ada apa-apa keperluan penting, maka harus bagi beliau melantik orang lain menjadi imam. Dan apabila beliau datang semula dalam keadaan salat belum berakhir, maka harus imam ganti meneruskan salat. Atau beliau undur ke belakang untuk memberi laluan kepada imam yang bertugas. Dalam keadaan ini, maka imam ganti menjadi makmum tanpa memutuskan salat. Dan keadaan ini tidak sedikit pun menjejahkan salat makmum. Boleh? Itu maksud dia tu. Jadi, ini keharusan dari sudut fiqh. Ini pemahaman ulama terhadap hadis ni lah. Jadi seorang imam, dialah asalnya. Kena ingat, kena fahamlah perbincangan kita bila sebut imam, khususnya dalam konteks jemaah yang ramai seperti yang berlaku di Madinah dan tradisi para sahabat. Dan di zaman awal Islam, yang menjadi imam ini adalah pemimpin. Itu asal dia. Itu tradisi dia. Jadi perkara itu jadi berubah zaman kita ni. Tak semestinya orang yang jadi imam itu, maka dia adalah pemimpin politik. Tak mesti. Bahkan apa yang berlaku di zaman kita ni, banyak kita dapati orang Islam yang terlibat dalam politik menjadi pemerintah. Mereka pun tak ada pengalaman menjadi imam. Dan mereka pun rasa tidak sesuai untuk mereka jadi imam. Melihat dari sudut mutu bacaan Quran dan sebagainya. Dari segi pemahaman terhadap fiqhus salah dan sebagainya. Perkara itu dia boleh berubah. Sebab tu kita bincang dah perkara tu. Sebab tu ulama kata aqra' tu apa maksud? Kita bincang sebelum ini. Baik. Jadi imam yang asal tu dia boleh lantik orang lain menjadi imam apabila beliau datang semula dari keadaan salat berakhir, maka harus imam ganti meneruskan salat. Jadi imam yang kedua tu dia harus teruskan salat. Sebab dia menjadi imam tu atas permintaan daripada imam asal yang bertugas itu. Tidak jadi masalah. Dia tak perlu undur pun. Itu harus. Atau beliau boleh undur ke belakang untuk memberi laluan pada imam bertugas. Dalam keadaan ini, maka imam ganti menjadi makmum. Asalnya imam itu, asalnya imam ganti, dialah jadi imamnya. Tapi bila imam bertugas datang, dia boleh bagi laluan kepada imam yang asal tu. Dan imam yang mula-mula tu, dia undur ke belakang seperti yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar ni. Jadi imam yang bertugas tu, dia boleh terus naik jadi imam tanpa menjejaskan salat makmum. Okey, baik, kita kata, tak apalah kalau masuk tu dalam keadaan rakaat pertama pun tak selesai lagi. Tak perlu isu dia tambah. Jadi katakanlah masuk tu pada rakaat kedua. Imam ganti tu masuk pada rakaat kedua. Hak ni lah ulama sebut. Mana tak apalah. Maknanya makmum tu oleh kerana dia cukup dah rakaat dia boleh bagi salam. Jadi makmum tu dia tambahlah. Imam tu dia tambah sebab dia tak cukup. Seperti mana kis Nabi. Cuma kis Nabi ni dia berlaku pada rakaat pertama sebelum selesai rakaat pertama. Maknanya Nabi ni sempat dengan rakaat pertama. Itu maksudnya. Mana kalau tak sempat, imam tu kena tambah rakaat. Itu dia sudut fiqh lah. Boleh faham dia sudut fiqh. Iyalah. Sebab itulah kalau kita tengok asal Nabi suruh makanak. Mana kamu berdirilah di tempat engkau. Tiba-tiba saya nak bakal undur juga. Sebab itulah kebanyakan ulama kata dalam kisah ini walaupun ada keharusan imam yang ganti itu undur ke belakang untuk memberi ruang kepada imam sebenar, imam yang asal, tetapi kalau dia kekal, setengah ulama kata lebih afdal. Sebab itulah yang mula-mula Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar buat. Itu saya tidak catat di sini, tapi di sudut fiqh. Sebab apa? Sebab dia lebih tersusun tu salat itu. Tak perlu dah imam itu kena tambah, makmum bagi salam dah. Imam kena tambah 1 rakaat, 2 rakaat. Dia tak akan berlaku gitu. Tak akan berlaku.
Walaupun ada juga setengah ulama kata, kita nak kias, tidak boleh kias secara terlalu luas masalah ni. Sebab apa? Kis yang berlaku pada Nabi ni rakaat pertama, tak selesai lagi. Sayyidina Bakar hanya sempat akad takbir, dan kalau kita perhatikan dia tak rokok pun lagi tu. Kira-kira tak habis lagi. Tak timbul ada isu imam kedua kena tambah rakaat, makmum sudah bagi salam. Sebab tu setengah ulama kata tidak boleh kias secara terlalu luas. Tapi ulama fiqh kata boleh. Boleh. Tu khilaf pula di sini. Sebab itulah saya dalam kisah ni, kalau kita ambil pendapat yang lebih ramai, jumhur lah kita kata, dia kata imam itu dia kekal di tempat dia itu lebih baik. Cuba kalau kita perhatikan, bila selesai kan, Nabi tanya Sayyidina Bakar, kenapa engkau undur ke belakang? Aku kata supaya kamu tetap di tempat engkau. Alasan Abu Bakarnya apa? Tidak menasabah Ibnu Abi Quhafah, dia kata dah, tidak menasabah Ibnu Abi Quhafah jadi imam sedangkan Rasulullah berada di belakang. Sebab tu setengah ulama kata kis ni khusus untuk Rasulullah. Ada yang kata begitu, untuk Rasulullah. Kalau orang lain tidak perlu gitu. Ada yang khilaf, sebab tu saya kata khilaf. Okey, kena fahamlah perkara itu. Baik. Walau bagaimanapun perkara ni kita kena fahamlah. Kita kena faham berlaku perbezaan pandangan ulama. Cuba tengok di sini. Imam Ibn Abdul Bar berpendapat ini khususiah Nabi. Ni antara ulama yang berpendapat apa yang berlaku ni, Sayyidina Bakar turun, undur ke belakang, Nabi naik. Ni untuk Rasulullah saja boleh buat begini. Imam tu bila dia jadi imam, dia tidak boleh undur begitu. Siapa kata ni? Ibnu Abdul Bar. Ni khususiat Nabi. Dan beliau mendakwa telah ijma' bahawa tidak harus orang lain berbuat demikian. Macam mana boleh imam lewat makmum takbiratul ihram dulu daripada imam? Mana boleh begitu? Ni. Sebab saya kata ni pendapat jumhur. Pandangan beliau tertolak kerana telah jelas berlaku khilaf. Jadi, tapi kukuk mana pun ulama lain kata apa yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar itu tertolak ijma' macam mana? Kerana perkara ni khilaf. Pandangan beliau tu mana Ibnu Abdul Bar lah. Dia kata ijma' tadi tu. Padahalnya perkara ni telah berlaku khilaf. Jadi pendapat yang sahih lagi masyhur di sisi Imam Syafi'i harus. Dalam mazhab Syafi'i harus. Imam tu undur ke belakang. Bila mari imam hak asar bertugas. Kena faham lah ni, maknanya dalam keadaan sebab dia begini kena ingat kita kena faham ni. Ni kita bincang dah pada minggu lepas. Sebab Nabi ni bila dia masuk dalam Masjid Madinah daripada Quba, daripada perkampungan Quba itu, nak sesakih yang berlaku di kalangan Bani Amr bin Auf. Ingatlah minggu lepas kita bincang. Kenapa Nabi tidak berada di saf belakang? Itu ijtihad Sayyidina Bakar. Tiba-tiba Nabi masuk dalam sah tu, kita kira kalau kita guna istilah kita belah sah lah. Dah sah tu, dia semaya Jumaat ni penuh di Masjid Madinah. Tiba-tiba Nabi mari tu, sama ada dia mari daripada pintu yang dekat dengan imam ataupun dia mari daripada belakang, maknanya kukuk mana dia mesti melepasi banyak saf tu. Belah saf, langkau saf. Dan dia yang pastinya Nabi berada di mana akhirnya? Berada dekat dengan Sayyidina Bakar dalam saf pertama. Dan perkara itu disedari oleh jemaah, sebab itulah jemaah tasfiq, tepuk tangan. Tapi mula-mula Sayyidina Bakar buat tak tahu ya. Kemudian bila ramai kasirun nas, ramai orang tepuk tangan, Sayyidina Bakar berpaling tengok Rasulullah ada. Maka Rasulullah isyarat. Rasulullah isyarat. Dia nampak Rasulullah. Kun fi makanik. Tetaplah di tempat engkau. Sayyidina Bakar kata alhamdulillah, dia angkat tangan. Kan dalam riwayat ni sebut. Dan dia undur ke belakang. Bila undur, yalah tak kira kita kata Nabi pegang. Kalau Nabi tidak buat gitu, Nabi biarkan. Jadi Nabi masuk. Baik, isu dia sekarang. Bila Nabi masuk, Nabi jadi imam. Bila Nabi jadi imam, maknanya Nabi akad takbir. Bila Nabi akad takbir, masa Nabi akad takbir, makmum tu sudah masuk dalam semayat dah. Sebab tu Imam Syafi'i kata harus. Dalam mazhab yang masyhur, dan ni kuatlah dalam pendapat mazhab Syafi'i ni. Sahih lagi masyhur. Di sisi Imam Syafi'i. Boleh buat ni. Tapi kena ingatlah, boleh tu bukan makna molek. Harus. Kenapa tu? Apakah afdal gitu? Tak. Masyhur, sahih, masyhur nak ayat harus, hukum harus. Tu saja.
Sebab tu jumhur kata kalau kita baca dalam kitab, dia akan sebutlah hak lebih baik yang mana? Hak asal. Nabi suruh Sayyidina Bakar tetap di tempat tu, jangan undur. Sebab tu Ibnu Abdul Bar kata hak ni khususiat Nabi, orang lain tak boleh buat begitu. Yalah khilaf lah ke mana pun, tapi bagi ana setakat ana duk rujuk dalam beberapa kitab, ulama kata hak ni nak ayat harus. Wallahu alam lah. Ananya tak jumpa kata afdal. Ni lebih afdal daripada kita tetap di tempat kita, daripada kita undur belakang lebih afdal. Wallahu alam, tu setakat ni ana tak jumpa. Kita cari dalam internet pun nak tengok pandangan ulama pun tak jumpa. Baik, seterusnya yang keempat, Islam menuntut umatnya mendamaikan manusia jika berlaku perbalahan dan pertengkaran sesama mereka. Ia bermaksud umat Islam wajib menjaga perpaduan dan mengelakkan apa-apa yang boleh menjadi punca kepada salah faham dan sangka buruk. Ini jelas. Banyak Nabi sendiri yang pergi, tak tawakil. Ialah setengah ulama kata Nabi pergi tu sebab di Quba tu keluarga dia Bani Hashim tu. Bila Nabi sendiri pergi, sebab kadang-kadang isu yang menyebabkan jadi perbalahan sesama sendiri dalam kita kata jumlah yang besar, sebelum terjadi itu kena jaga. Dan Nabi pergi ni dengan maksud keadaan ini kekiranya sudah berlaku dah, sebab dalam setengah riwayat kata salih lontar batu dah. Tu di kalangan Bani Amr bin Auf ini. Dan pokok dia ni lah ramai yang tinggal di Quba-nya, sehingga ada riwayat kata sampai 10 kampung pokok dia saja. Siapa begitu Baik. Jadi mana kita kena berhati-hati sungguhlah. Janganlah kita jadi berbalah dalam perkara-perkara yang masih lagi kita boleh bertolak ansur, kecuali perkara itu perkara yang jelas. Tak boleh nak elak dah. Mesti kita kena bertengkar dalam masalah ni misalnya tu. Tak boleh nak buat apalah. Kalau masih boleh bertolak ansur, boleh bertoleransi, boleh berkompromi, kita kata, cubalah. Itu maksudnya. Baik. Misalnya kalau kita kata di akidah, misalnya ataupun perkara-perkara besar yang boleh menyebabkan rosak pemahaman terhadap Islam, tu tak boleh, wajib mendedahkan kepada masyarakat atas dasar sadduz zara'i. Baik, yang kelima, difaham dari tindakan Nabi SAW dalam hadis bahawa wajar seseorang pemerintah turun ke lapangan demi menyelesaikan permasalahan rakyat jika keadaan menuntut demikian. Tu kalau dia fikir atas kebijaksanaan dia bertindak, atas hikmat dia kata kalau dia turun lebih baik, maka dia kena turun. Tapi tak wajib turun. Tapi kalau difikirkan begitu, sinilah payah ni dalam nak bertindak ni. Kadang-kadang kita rasa tak sampai tahap wajib. Kalau tak turun pun tak apa. Orang lain kata kena turun dah. Situlah mungkin berlaku perbezaan pendapat. Tapi dalam kini jelas Nabi turun sendiri. Yang keenam, melalui kisah ini Imam At-Tabari membuat kesimpulan harus makmum bertakbiratul ihram sebelum imam. Sebab Imam At-Tabari salah seorang yang mengatakan kata apa? Mana makmum ni bertakbiratul ihram makna masuk dalam solat sebelum imam. Tapi dalam kisah tadi lah. Dalam kisah tadi. Kisah seumpama hak berlaku pada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Sesungguhnya seseorang boleh jadi dalam situasi tertentu sebagai imam dan menjadi makmum pula dengan salat yang sama. Boleh jadi. Sayyidina Abu Bakar ni mereka awal jadi imam, kemudian selepas tu jadi makmum. Begitu juga seorang pada awalnya salat bersendirian, kemudian beliau masuk dalam salat berjemaah, perbuatan ini tidak memutuskan salatnya. Sebagai contoh, misalnya anak semaya, contoh ni anak semaya sunat, misalnya contoh tahajud lah, kita semaya seorang. Tiba-tiba ada orang pergi semaya berjemaah, semaya sunat juga waktu malam. Kita boleh pergi berjalan, kita masuk dalam sah dia. Tadi asalnya salat munfarid, kemudian kita boleh syarat berjamaah, boleh. Ataupun ni kalau berlakulah misalnya di musalla ke, di RNR ke, ataupun di mana kita kata, tak kira lah, kita salat sendiri. Tiba-tiba ada kelompok mari, boleh jadi dia satu keluarga dia ke 10 orang misalnya, dia salat, kita boleh masuk, kita niat jadi makmum. Tadi niat salat sendiri, boleh begitu. Inilah dalil. Ini mengikut Imam Tabari. Dan bukan dia seorang berpendapat begitu. Baik, hadis ni juga menyatakan kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ni termasuklah hadis manaqib Sayyidina Abu Bakar. Baik, ramai dari pensyarah-pensyarah hadis dan juga fuqaha umpamanya Ar-Ruyani
yang beristilah dengan hadis ini tentang kelebihan sahabat dan perkara yang ditanggapi oleh para sahabat pada zaman mereka lagi tertinggal tu. Mereka dengan tidak semena-mena terus menemui Abu Bakar dan menampilkannya sebagai imam ganti ketika Rasulullah SAW berada di Quba kerana menyelesaikan kes Bani Amr bin Auf. Baik. Ni orang panggil perbuatan berlaku secara sazijiyah dipanggil. Sazijiyah ni gini. Cuba bayangkan kalau kita perhatikan. Ni mengikut huraian ulama. Bila Nabi pergi ke Quba, Nabi pergi itu kira-kiranya selepas Zuhur lah. Tiba-tiba masuk waktu asar, Nabi tak tiba, tak balik lagi ke Madinah. Jadi yang bertugas hari itu ialah Bilal lah. Bila dia azan, makna dia azan. Tiba-tiba tengok Nabi tak balik lagi. Dia terus pergi jumpa Sayyidina Bakar. Kenapa dia tak jumpa orang lain? Bila tu. Sebab di sinilah ulama fiqh kata bila dia berhak menentukan imam, bila imam asal tidak ada. Misalnya bila sebelum dia nak qamat, imam tak mari ataupun imam atas mesej kata minta maaf hana terperangkap dalam dia punya jam misalnya, mungkin tak sampailah. Misalnya berlaku begitu. Bila berhak menentukan, okey, minta tolong entahlah jadi imam, boleh. Orang tak boleh pertikaian itu. Orang tak boleh pertikaian. Itu. Dalam kisah ni tak apalah tu. Dalam kisah ni kenapa jumpa Sayyidina Bakar tu? Di sini ulama cuba melihat dari sudut bahawa sahabat tu umum pada waktu tu dia nampak Sayyidina Bakar lebih. Tak ada Nabi Sayyidina Bakar selalu dia jemur. Pasal Kelantan sedap dia jemur. Tak ada Nabi Sayyidina Bakar lah dia pergi. Itu isyarat di mana dalam kepala sahabat secara saziyah, secara spontan terlihat tahu Bakar lalu ke Nabi tak ada. Ni nak ayat manaqib Sayyidina Bakar ni, kelebihan Sayyidina Bakar. Dan perkara inilah walaupun Nabi tidak naskan Sayyidina Bakar sebagai khalifah, inilah yang menjadi orang panggil sebab ketenangan sahabat bila dicalonkan Sayyidina Bakar semua jadi tenang. Apa tu? Sebab memang mereka ada dah dalam kepala mereka. Tak ada Nabi, enggak Sayyidina Bakar lah. Walaupun tak ada siapa royak, dia jadi dengan sendiri hak tu. Hak tu yang nak disebut di sini. Yang ke-8, sesungguhnya iqamat dan menampilkan imam untuk salat antara tugas muazzin tetapi ia dengan izin imam. Sanilah ana sebut. Misalnya ana pernah berlaku sini dulu. Misalnya Al-Fadil tu imam kita, imam ditelipuk. Dia terperangkap dalam jam. Dia keluar tu kerana urusan masjid juga. Dia keluar selepas maghrib. Kemudian dia hantar mesej pada ana dan dia hantar mesej kepada Bilal lah supaya suruh ana itu imam. Itulah dia maksudkan sini. Maknanya bila perkara tu dapat keizin daripada imam, mana bila ada hak. Dah kalau tak dapat izin, mesti misalnya di sini tak dapat izin. Tak dapat izin daripada Nabi sebab tak ada disebut Nabi nyatakan kepada Bilal kalau aku lambat balik, kalau aku lewat sampai, kamu lantiklah siapa-siapa pun. Tak ada disebut begitu. Sebab tu ulama fiqh kata, kalau di kalangan kita kata IJK masjid lah kita kata, siapa yang paling layak menentukan imam bila berlaku kecemasan begini? Semua kata Bilal. Dia nak qamatnya. Bilal dia tak boleh qamat. Ikut dia, kita qamat kira baik lah. Nak siapa yang jadi imam? Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. So ulama kata paling tidak makruh. Dia qamat mudah-mudah. Saya kata tak tahu kita imam ada ke tak? Tak boleh. Kita bincang dah dulu ni hal ini. Baik, tak apalah seterusnya. Yang ke-9, amalan salat berjemaah khususnya salat asar adalah didirikan pada awal waktu tanpa menunggu imam bertugas. Keadaan ini jika muazzin merasakan imam memang akan lewat. Baik. Ni ana petik dalam beberapa pandangan ulama. Sebab dia kata salat asar ni, kenapa setengah ulama kata perkara ni berlaku dalam waktu asar. Memang berlaku dalam waktu asar. Kenapa tindakan bila tu bersegera? Tak tunggu. Apa salah kalau tunggu? Kalau isya tu ada tunggu. Kita ada riwayat. Tunggu. Lewat pun. Sampai tidur duduk di masjid kan? Kalau kita nak kata sampai pukul 11, sampai tidur berlaku, duduk di rumah pun tidur. Baru semai isya ada berlaku. Tunggu. Tak naik jadi imam. Tapi orang ni tak tunggu apa. Sebabnya semaya asar ni semaya yang situasi, waktu asar ni orang sibuk.
Waktu asar. Enggak lah ni jauh sengerti. Kalau zaman kita ni, kita lebih mudah lagi nampak hadis ni. Waktu asar ni memang sibuk sungguh. Sibuk hadirat. Anak sekolah. Orang tu ambil kerja. Waktu asar tu berlaku tu. Bini kita kelik kerja nak singgah beli sayur. Waktu tu lah juga tu. Nak masuk. Waktu asar memang sibuk. Sebab tu ulama kata khusus untuk asar. Kalau waktu lain boleh ada. Baik. Ada juga ulama kata sibuk tak sibuk ni dia boleh berubah waktu tu. Misalnya kita lah sibuk waktu asar saja ke? Zuhur tak ke? Zuhur tak sibuk? Sibuk juga tu. Mungkin kalau di Kelantan tak nampak sangat. Tapi setengah tempat berlaku pertukaran anak sekolah tu. Pagi, hak bagi kafar. Lepas tu kena klik sebentar. Lepas tu pergi pula pukul 2. Untuk pengajian, hak bagi akademik pula. Sibuk tu. Memang sibuk belik tu. Pertukaran jadual tu. Antara pagi dengan petang. Jadi maknanya kita kena faham lah. Jadi di situ tuntutan dia kalau berlaku begitu awal waktu tu. Kena buat awal waktu. Awal waktu ni kena ingat kita bincang dah sebelum ni dalam bab mawaqit salat. Awal waktu ni umumnya ulama kata bila sebut awal waktu maknanya masuk waktu, dilaungkan azan, kemudian kalau ada salat qabliyah. Kalau tak ada, kalau setengah-setengah salat tak ada qabliyah, tunggu sekejap. Untuk bagi peluang kepada jemaah yang telah mendengar azan tu bersiap untuk datang. Ni bagi hak dekat. Tak kira hak jauh tu. Terus qamat, tu kadar dia. Sebab tu kita atas pihak Majlis Agama Islam nak menentukan kadar 10 minit, 15 minit untuk waktu subuh, waktu lain 10 minit tu dia ambil kira dah kalau tu. Maknanya kalau solat dia sempat zikir, kemudian sempat berdoa. Zikir 10 minit tu cukup. Bagi anak hak tu sesuai lah. Kalau subuh ni 15 tempat kita. Tapi kalau di luar, misalnya kita tadi Selangor, subuh dia tu kena cepat lagi. Sebab apa? Sebab orang bekerja. Setengah tu pergi dengan pakaian kerja. Setengah tu turun sebelum subuh lagi. Dia singgah di RN untuk sembahyang subuh. Kalau subuh pula lewat, teruk dia. Keadaan itu. Sebab tu perkara ni ulama kata dia tidak mutlak. Sebab tu setengah ulama kata waktu solat ni dia panggil wajib muassak. Wajib muassak ni mana wajib, contoh zuhur pukul 1. Ni saya ambil ringkas lah 1 hingga 4.30 zuhur. Waktu tu dia panggil waktu yang luas. Kita boleh sembahyang mana-mana pun. Sebab dia keadaan sibuk kita ni manusia ni dia berubah mengikut zaman. Jadi maknanya yang dimaksudkan awal waktu ni apa hakikat sebenarnya? Mengikut setengah ulama kata waktu yang paling selesa. Kalau zaman setengah-setengah tempat selesanya bukan awal waktu tu, selesanya pukul 3. Sebab apa? Sebab sistem negara dia tu pada 1.30 tu sibuk. Asar tu sibuk. Dia boleh lewat sikit pun. Dah waktu tu di waktu sibuk. Kalau kita ambil 1.30, dah. Sudah kerja lah. Anak tu ambil dah 1.30 ni. Jadi tak tenang pula hati. Tu tak ada kelebih. Awal waktu kan lagu tu. Itu maknanya wajib muassak dalam waktu tu. Itu pandangan ulama lah. Jadi anak pun tengok tu ada kebenaran juga. Contoh Hana sendiri misalnya. Kerana kita pergi semaya ni contoh lah. Kita pergi semaya Zuhur. Sudah halal tu kita terpaksa turun lalu. Sebab ambil anak sekolah ni. Sebab lepas ni nak gatal pula lain tu. Tunggu tak sama. Ada pagi ada. Jadi keadaan itu. Jadi kita selesa mana. Sebab tu dalam agama kita dia tidak tetapkan mesti berzikir, wajib berzikir. Sambil berjalan pun boleh. Keadaan tu. Seperti inilah. Misalnya dalam syarah Bulughul Maram sebut. Hak biasa kita tahu kan. Ni orang panggil basuh anggota wuduk ni. Kan 3 kali. Hak kepala tu sekali. Sapu. Ulama bincang pula. Taudihul ahkam. 3 tak apa maksud. Ada ulama sebut. Ulama contemporary lah. Al-Mu'asir. Ulama Mu'asir. Dia kata 3 tu maksudnya adalah pastikan rata dengan yakin. Contoh kita ambil wuduk guna paip ni macam mana? Kalau dulu tak apa cebok gini. Guna gharfah dia panggil. Sekali. Cebok pula. Tumpu kuk ni pula. Kali ketiga tumpu kuk ni pula. Lepas tu kalau ambil guna paip. Buat lagi gitu. Lepas tak gitu pun tak apa dah. Kira 3 dah tu. Jangan sekali. Pergi pula. Lucu nampak. Lepas tu kaki tak lagi tu. Lebih netang rasa. Dia main olah-olah kaki gitu. Dah lah kita ni berat atas dah lah tua ni tak. Tak boleh. Sebab tu saya kata pekoh ni lagu tu lah sifat dia. Naknya ke dia. Dia kata, yakin. Dia kena ada dal gosok itu. Hak ni pun gitulah juga. Baik, yang ke-10.
harus bertasbih dan bertahmid dalam solat walaupun maksud musalli yang berbuat demikian untuk memaklumkan sesuatu yang berkait dengannya kepada orang lain. Misalnya beginilah mudah, saya ambil contoh ni. Ni kalau keperluan lah. Kita duduk semaya dalam rumah kita. Tiba-tiba ada orang mari bagi salat. Nampak penting nah tu. Bagi salat 3 kali, patut ketuk pula, bunyi suara pun. Supaya orang hak retim nah agama tu. Sepatutnya kalau 3 kali, klik lalu tak klik. Mana ada penting tu. Kita boleh kata. Subhanallah. Boleh kata gitu. Ataupun Allahu Akbar. Maknanya dia kena faham duduk tengah semaya, kena tunggu lah. Boleh. Tapi kena gitulah, tak boleh kacau. Semaya ni. Tunggulah. Batas lalu maya kata lagu tu, tak boleh kata lagu tu. Ni sekarang ni boleh. Tu ya, disiplin dia. Itu maksud dia. Baik, yang ke-11. Harus mengangkat 2 tangan ketika berdoa dan memuji Allah. Sebab dalam semaya pun boleh. Alhamdulillah tu ulama kata alhamdulillah, patut ada lagi sebut lain, mana boleh. Sebab itulah kita kata sekunut, tak kira lah kunut nazilah ke kunut apa tu dalam perbincangan, angkat tangan tu boleh. Kalau dalam semaya boleh, luar lagi aula lah. Itu istimewa ahli fiqh tu. Baik, yang ke-12 dianggap baik oleh ulama mengatakan hamdalah. Hamdalah ni maknanya sebab tahmid pun gitu juga. Hamdalah juga, alhamdulillah juga tu puji Allah. Cuma tahmid ni ulama kata lebih luas lagi. Tak kata alhamdulillah tapi puji dalam bentuk lain pun tahmid juga. Tapi kalau hamdalah ni kata alhamdulillah. Subhanallah kata la haula wala quwata illa billah. Gitu. Dianggap baik oleh ulama mengatakan hamdalah kerana mendapat nikmat walaupun dalam salat. Tapi bagi ana lah, kalau kita duk main telefon dalam solat ni, itu sangat tidak sesuai. Duk main telefon. Ataupun duk baca Quran telefon, duk gerak tangan banyak tu. Bagi ana tu tidak sesuai. Kita duk baca-baca. Sebab ulama kalau di Saudi beberapa darul apa ni majlis ifta, kalau kita tengok dia punya Quran letak depan. Dia tidak pegang. Tapi hak pegang ni ramai ulama berasa tak senang hati. Nak kata tak sah tu, ada yang kata gitu. Sebab pergerakan anggota besar. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang batal. Tu. Tapi setengah kata tak senang hati begitu. Jangan termain-main. Ni main tadi, bukan duk main, bukan kalau tengok WhatsApp tu tak boleh lah. Hak ni tengok ayat Quran, duk baca ke tengok gitu tu. Tak usah duk buatlah hak tunya. Sebab tu kalau tok guru saya Maulana dia kata, "Bapa gaduh nak ambil benda hak bobo boleh tu. Bapa dia nak baca dah tak boleh ingat ayat tu. Baca ayat biasa sudah. Hak tu lebih molek lagi. Kita tengok pun tak nak sabar, tak boleh semaya sampai ketemu main headset dodeng bergerak jari ni dah. Kalau ana tu. Ana diri belum amolah gitu, ana boleh ayat. Daripada pengalaman kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat macam mana. Jangan buka luas sangat tu bahaya. Jangan buka luas sangat tu. Ana tidak nafikan ada yang kata boleh tu. Ana tak nafi. Tetapi kata boleh sebenarnya ni lah haruh. Tu pun dalam salat sunat. Patut hak mana lebih baiknya? Dan Nabi sembahyang sunat lagu mana? Sahabat. Sebab tu Tok Guru ana Maulana dia kata, apa hidup beri sangat belum lagu tu? Bahkan dia memang dia bukan kata istilah kata haraj. Dia cuba menggambarkan kepada kita sebagai pelajar dia sangat tak senang hati tu duk buat kerja lagu tu. Dah kita ingat setakat tu sudahlah bacanya. Lepas tu nak baca cari hak boleh, cari hak ingatlah. Tak usah kita. Ni siapa pasal tengok Quran tak? Mampu happy lah, mampu happy kat tengah baca, tak ada api. Putlah terik, gak, borok bahan ayat lain lah. Anda apa pernah kena juga sekali. Sebab tu kita kata patut ulama kita tak uwi pun. Tu lah. Bapa duk tebang, dah tak ingat duk tebang juga bapa. Anda tidak menafikan sah tu. Dah. Apa tu guru kita kata, dia kata pada hafal hafiz, kalau jadi email terawih, jangan tengok Quran. Dia tekan gitu. Dia tak kata tak sah, dia tak kata. Sebab tu iyalah. Kalau suka tidak kan kita nampak jadi pelik semaya tu. Jadi pelik. Kan jangan buka luas sangatlah. Jangan buka luas sangat. Sebab tu anda tekan sangat haruh bukan makna molek. Nak ayatnya orang panggil haruh mana boleh. Sekarang tu ya. Baik seterusnya.
Harus berpaling ketika salat kerana keperluan. Tak boleh paling main-main kerana keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak boleh. Misalnya hati tak sedap ni, terlupa tadi. Allah, nya tidak koci itu. Anak tu main tepi. Kita paling nak tengok, takut bahayalah. Boleh jadi kematian, jatuh ke apa. Oh, tu tak apa gitu. Boleh jalan gitu tutup pintu pun. Kalau kemungkinan besar berlaku kecederaan pada anak tu. Tu. Lepas ni kena fikirlah. Kena jagalah keadaan tu supaya jangan berlaku pula gitu. Tu maksudnya. Bukan orang kata, molek gitu. Tak ada gitu. Kenapa? Tak tu. Anak ayat betul lah. Anak di bulan kita di kata semaya tengok telefon lagu ni. Anak tahu hukum tu. Kita pun boleh rujuk dalam dia punya fatwa Saudi tu. Baca molek kat fatwa tu dia ayat wan haru. Ya juz. Maknanya sah lagi. Sah lagi ni apa maksud? Maknanya kalau orang tanya molek ke buat, jangan terbaik buat gitu. Baik, seterusnya yang ke-14, penyampaian itu, penyampaian maklumat dengan isyarat ketika salat lebih aula berbanding dengan kata-kata. Sebab Nabi dia isyarat. Sebab Nabi tak kecek ni dalam riwayat ni. Nabi guna gini. Adalah setengah riwayat sebut makan, yakni fi makanik. Tapi dalam setengah riwayat ni Nabi isyarat. Gitu. Jadi isyarat tu lebih baik. Sebab dia gini, kaedah dia dalam bab sembahyang ni, semakin kurang pergerakan, itu lebih baik dalam salat. Semakin kurang pergerakan, itu lebih baik. Baik. Sesungguhnya isyarat telah dikira sebagai kata-kata. Hal ini jelas melalui perbuatan Nabi SAW yang menggunakan isyarat ketika menyuruh Sayyidina Abu Bakar meneruskan menjadi imam. Yang ke-15, harus melangkaui saf atau berjalan di antara orang-orang yang sedang salat dengan tujuan mengambil posisi pada saf hadapan. Namun para ulama mengharuskan hal ini jika orang berkenan adalah imam atau orang yang kedudukannya sebagai pengganti imam dan tindakannya pada ketika itu kerana ada keperluan. Atau diharuskan juga jika dengan maksud memenuhi ruang kosong yang ada apabila musalli yang berada dekat ruang kosong itu tidak memenuhi ruang berkenaan. Kita duduk sah ni 10 sah. Tiba-tiba sah yang pertama atau sah kedua tu kosong, jelas boleh masuk seorang. Jelas. Tak ada siapa masuk. Bapa tu? Sejadah aku duduk belakang. Enggak dia bawa sejadah, dia beli sejadah molek daripada Turki. Jadi tak kena nak gisah depan tu nak akak sejadah dia. Dia pun fikir, kalau nak pergi tinggal sejadah. Oh ni nyakit juga sejadah ni. Dah capung dengan jahil. Dia buat kerah dah tak gitu. Kita ni boleh buat gini dalam fiqh. Kita isyarat. Biar orang lalu kita lakah ke boleh. Tak salah. Itu makna antara keperluan yang dimaksudkan di sini. Baik. Yang ke-16, seseorang berhak menolak jika diberi kehormatan dalam bentuk pangkat dan sebagainya. Ini diambil sebab kata hadis ni memang banyaklah ulama istinbat dari sudut fiknya. Harus seorang menolak jika diberi kehormatan dalam bentuk pangkat dan sebagainya. Ini difaham daripada tindakan Abu Bakar yang tetap mengundur ke belakang untuk menjadi makmum walaupun telah diisyaratkan oleh Nabi SAW agar meneruskan salat sebagai imam. Banyaklah tentang solat ni antara Nabi SAW. Banyak sungguh riwayat. Ini isyarat ni. Ini isyarat bahawa dia layak jadi pemimpin pengganti Nabi. Baik. Abu Bakar mengetahui. Apa ni? Cuba tengok. Para ulama semasa mengulas hadis ini telah membuat andaian bahawa Abu Bakar mengetahui tujuan Nabi SAW tampil ke hadapan dengan melangkau dan melintasi saf sidang jemaah dengan maksud nak menjadi imam. Saya nak bakal dia faham gitu. Tetapi baginda tetap mengisyaratkan agar beliau menjadi imam adalah sebagai memberi penghormatan kepada beliau. Itulah sebab beliau memuji Allah kerana bersyukur dengan takrim daripada Nabi SAW. Takrim mana pemuliaan daripada Nabi. Tindakan beliau yang tetap undur ke belakang adalah sebagai tawaduk dan menghormati Nabi SAW. Dan beliau sedar arahan Nabi SAW pada ketika itu bukan sebagai arahan wajib. Bukan sebagai perintah wajib, tidak. Tetapi tak tergamuk dia. Nabi duduk belakang. Baik, tak apalah. Yang ke-17.
Harus orang yang kurang afdal menjadi imam dalam keberadaan orang yang lebih afdal daripadanya. Hoduk belakang ni cukup syarat dengan baca sedap. Patut orang lain hak kurang pada jadi imam, sah. Sah, tak ada masalah. Ya, kalau dalam istilah fiqh dia panggil yang afdal, al-mafdul. Mafdul mana yang kurang afdal lah. Sah, tetap sah. Boleh jadi imam walaupun dalam keadaan ada yang afdal. Yang ke-19, harus berlaku pergerakan yang sedikit dalam salat dengan syarat tidak sampai ke tahap berpaling dada dari arah kiblat. Ini ditekankan sangat kalau dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain pun begitu juga sebenarnya. Cuma anda sini anda tidak catatlah. Kenapa kita tengok dalam mana-mana mazhab, tak kira mazhab mana pun, dia tekankan sangat pergerakan dalam salat. Sebab apa? Sebab salat ni dia ada pergerakan khusus dah. Dia panggil intiqal. Semaya ni, kita arif semaya ni seseorang itu dah dengan berdiri, melakukan ibadat dalam pergerakan-pergerakan yang khusus. Yang khusus. Dia ada pergerakan khusus. Semaya. Tu maknanya jangan sampai ke tahap jadi hilang tu. Ataupun berlaku pergerakan lain yang begitu banyak. Dalam mazhab Syafi'i dia bagi, kalau pergerakan melibatkan anggota kecil misalnya jari, tak apa. Misalnya kita letak duduk sini kata, letak sini garu 1000 kali tak apa ni. Kalau kita tengok dari kitab. Tapi kalau garu gitu, patut kau ni pula. Yalah ulama kata dah gatal nak buat mana. Dah gatal 4 kali. Tu dia dalam mazhab Syafi'i pun kena ingat, dia jangan salah faham. Dalam mazhab Syafi'i bahawa dia kata tu dengan sengaja. Nak warna tadi kita jaga dah pakai apa bersih tubuh mandi dah nak sembahyang mari juga kata. Kalau tak garu lah garu sini pula lebih 5 nak nak warna. Bukan disengaja ke dia pun faham hukum tu. Tak ada arah panggil tak ada arah. Itu lain cerita. Cuma selepas tu dia kena fikirlah apa jadi gitu. Kena urus selepas ni diri dengan baik supaya jangan jadi banyak bergerak. Itulah yang saya sebut mana ulama tekankan. Sebab apa? Sebab kalau kita baca dalam riwayat Syiah pada sebut kan, dalam Nahjul Balaghah. Dia kata sahabat Muhammad kalau semaya kat duduk caca tu mana tak bergerak nah. Hatu dia tengok Nabi buat gitu sahabat. Sebab tu dia buat gitu. Siapa ada kata tu kalau burung ingat atas kepala, burung ingat kau tiar. Tak bergeraknya. Hatu lah sebenarnya kita sepatut kita kena urus diri kita semasa salat. Baik. Seterusnya yang ke-20, para ulama berbeza pandangan. Para ulama berbeza pandangan berkenaan hukum tasbih bagi orang lelaki dalam salat apabila ada keperluan penting dalam salat. Kok mana pun ni sengaja nak sebut ni supaya kita tahulah, ambil maklumat secara ringkas. Sebab gini sebab dalam Syekh Itubi ni dia bincang agak panjang, cuma anda duk tengok tu perbincangan tu lebih kurang saja maksud dia. Ni anda buat kesimpulan. Jadi para ulama berbeza pandangan berkenaan hukum tasbih, yakni kata subhanallah bagi orang lelaki dalam salat apabila ada keperluan penting dalam salatnya. Yang pertama, harus melakukan perbuatan tersebut dalam salat jika ada perkara yang sangat penting yang tidak boleh ditangguhkan. Ini adalah pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan Abu Yusuf Al-Auza'i, Abu Thawr dan jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf rahimahumullah. Ni paling kuat ni. Kalau ada keperluan, kalau boleh tangguh-tangguh. Kalau boleh tangguh-tangguh. Dia kena fikir sendirilah keadaan itu macam mana tu. Yang kedua, Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan rahimahumullah telah berkata, jika tasbih diucapkan sebagai menjawab pertanyaan orang, maka batal salat. Rupanya tasbih itu dia jawab orang tanya. Misalnya orang tanya, jadi kau nak pergi pukul 3? Dia berkata subhanallah. Tapi maksud subhanallah maksud jadilah. Batal. Maksud kalau mengikut Imam Abu Hanifah dan Muhammad biasa batal. Sebab dia rupanya dia jawab salah tu. Tali. Andanya berlaku komunikasi tu. Tali. Ini sebab nak kata. Kalau kita perhatikan banyak dah semuanya dalam konteks taksir menghilangkan rupa salat itu. Taksir menghilangkan rupa salat tu. Salat dia ada rupa khusus. Orang panggil rupa zahir dia tu.
Kena urus juga lagu mana. Biar jangan hilang tu. Ni siapa kecek. Lepas tu kawan tunggu demo tempat biasa dah. Subhanallah. 2 kali. Misalnya, ni imam nak bata tu, kejap lagu tu. Tu jawab soalan dah tu. Duk komunikasi, isyarat, bahasa isyarat. Kawan tu pun faham juga. Gini kata kawan, Alhamdulillah, dia tu. Tu. Tak boleh, jangan tu bawa gitulah. Apa jadi hilang rupa semaya? Namun jika ia bermaksud bermaksud mana niat memberitahu bahawa dia sedang salat, maka tidak batal. Nak ayat boleh tanya, aku duk sembahyang. Sekadar tu, tak apa tu. Mereka berdua memahami dan menerima pakai tasbih yang tersebut dalam hadis sahih. Ni hadis yang kita bincang adalah memberitahu tentang salat. Dia pakai gitu. Dia tarjih makna hamdalah tahmid ataupun tasbih lah Hasan Nabi suruh tasbih ni kan. Apa dia tepuk tangan orang jatuh tasbih lah. Kalau tu dia faham nak ayat sedang salat. Tak apalah. Yang ke-21. Para ulama berbeza pandangan berkenaan hukum tasfik, yang tepuk tangan bagi orang perempuan dalam salat apabila ada keperluan penting dalam salatnya. Yang pertama, kalau mengikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama rahimahumullah, mereka berpendapat harus bertasfik apabila ada keperluan penting yang mendesak. Kalau tak boleh tangguhlah. Yang kedua, Imam Malik pula berpendapat perempuan sama sahaja dengan laki dan lelaki ini. Tasbih lah apa tasfiknya. Bagi beliau hadis yang menunjukkan perintah bertasfik bagi wanita itu lemah. Bagi Imam Malik hadis itu lemah. Abul Abbas Al-Qurtubi berkata, pendapat masyhur dari kata-kata Malik adalah tidak harus melakukan demikian dalam salat sama ada laki atau perempuan. Tasfik tu tak boleh. Laki ke perempuan ke tak boleh. Tak bolehnya tasbih. Qadhi Iyad telah meriwayatkan daripada Imam Abu Hanifah bahawa rosak salat perempuan apabila mereka melakukan tasfik dalam salat. Sebab dia faham hadis tadi lemah lah. Hadis kata boleh tu. Bahkan Qadhi Iyad berkata, tokoh-tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ni tokoh-tokoh di kalangan mazhab Abu Hanifah lah, telah tersalah dalam isu ini. Telah tersalah. Sebab dia sebab dia kata boleh, sebenarnya tak boleh. Tersalah lah. Imam Abu Hanifah tu kata tak boleh. Cumanya ashab dia ada kata boleh untuk perempuan tasfik. Dia kata tersalah tu. Tersalah. Siapa begitu? Tak apalah. Tapi dia mazhab Syafi'i boleh. Boleh kan? Kata Al-Abhuri dari kalangan mazhab Malik, dia kata jika perempuan melakukan tasfik maka tidak batal salatnya. Namun yang terpilih adalah melakukan tasbih bukan tasfik. Dia kata tak batal, cumanya hak molek agak tasbih lah. Subhanallah tu hak molek. Dia kata begitu. Begitulah. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh nampaklah daripada ni betapa semaya kita ni perlu kita kekalkan sifat solat seperti yang Nabi ajar. Sangat perlu. Baik, untuk bab seterusnya, pemimpin salatul imam khalfa rajulin min ra'iyatih. Pemimpin salat di belakang imam dari kalangan rakyat jelata. Ini kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.